Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas walaun tit, lebay-lebay, geng sapu bersih. Ya, ramai di antara mereka membuat kenyataan kononnya. Ya, kononnya kerajaan pusat persekutuan hari ini begitu zalim sekali ya. Kerana isu yang baru saja diumumkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, yaitu SPAN hari ini, berkaitan dengan kenaikan tarif air. Namun apa yang lebih mengejutkan kita adalah semua negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PAS khususnya menyokong kenaikan taraf air ini. Jadi kalau mereka katakan kerajaan pusat ini kejam, kenapa kerajaan-kerajaan di bawah pimpinan PAS menyokong saranan ini? Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam, Datuk Lokman Adam ya. Jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua, saya mau membawakan Anda untuk mendengar ya kenyataan ataupun pencerahan panas daripada Lokman Adam. Hari ini hangat tuan-tuan bila mana SPAN telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka terpaksa menyelaraskan harga air yang menyebabkan kenaikan secara purata sebanyak 22 sen bagi setiap 1,000 liter air yang digunakan. Jadi tarikh baru air ini dijangka membabitkan caj bil naik dalam julat antara RM1.60 hingga ke RM8 bagi setiap kediaman ataupun 5 hingga 27 sen sehari bagi penggunaan isi rumah sebanyak 20 meter padu sebulan. Saya banyak lihat orang-orang yang menghentam kerajaan, tuan-tuan, bertubi-tubi hentaman dihadapi oleh pihak kerajaan pusat berkaitan dengan isu tarif air ini. Tapi ramai yang tak tahu bahawa MB Kedah, MB Terengganu dan Esko Air Kelantan bersetuju untuk semakan semula tarif air ini sebabnya mengikut keadaan kewangan syarikat air negeri, mereka tidak dapat menampung kos pengoperasian syarikat-syarikat bekalan air ini atau perawatan air ini. Masalah air di negeri ini sangat teruk tuan-tuan, terutamanya di Kedah, langsung tiada air simpanan. Jadi bila ada masalah bekalan berlaku, mereka tak dapat tampung permintaan rakyat. Masalah seperti kualiti air yang tidak memuaskan juga membelenggu pengguna-pengguna. Masalah paip lama yang tidak diganti menyebabkan masalah infrastruktur ini semakin meruncing. Dan banyak juga sebab-sebab lain saudara-saudara. Dia sebenarnya kalau nak ikutkan kenaikan 22 sen ini pun masih tak boleh menyelesaikan masalah kos setiap 1 liter air itu lebih kurang dalam RM1 berapa? Satu liter ke satu apa? Seribu liter lebih kurang dalam RM1.75. Kena check balik ni data ni. Dan masalah hutang tuan-tuan, hutang-hutang yang terpaksa dibayar kepada operator-operator di 4 negeri ini semakin hari semakin meningkat disebabkan kehilangan air akibat daripada infrastruktur yang tidak diselenggara. Dan bila ada masalah penyelesaian perlu dilakukan segera. Dengan itu setiap syarikat operator negeri memohon kepada kerajaan pusat untuk menilai semula tarif air. Dan SPAN wajibkan untuk setiap operator melampirkan pelan perniagaan mereka supaya tidak berlaku ketirisan dan pengguna dapat akses kepada air bersih dengan lebih baik. Kerajaan pusat ataupun kerajaan pusat hari ini saudara juga memantau perkembangan setiap syarikat operator air supaya keuntungan yang diperolehi oleh mereka ini
dapat dimanfaatkan kembali kepada pengguna, dan kenaikan tarif ini hanya terkesan pada akaun individu saja. Bagi perniagaan dan operasi, kadar masih lagi sama, kerana harga yang mereka nikmati memang lebih tinggi daripada individu. Jadi isu kenaikan harga barang disebabkan rentetan kenaikan tarif air tidak sepatutnya berlaku. Kalau restoran, kilang dan sebagainya, mereka ni saudara masih lagi menikmati harga air yang sama, masih lagi menikmati tarif air yang sama. Jadi jangan sampai ada yang mengambil kesempatan. Kalau ada yang mengambil kesempatan, bolehlah dilaporkan kepada KPDN ataupun Kementerian Hal Ehwal Pengguna, saudara. Jadi kita buka pada sesi soal jawab. Banyak isu-isu, soalan-soalan yang nak dibangkitkan. Sementara kita tunggu masuknya waktu maghrib, insya-Allah. Silakan. Okay, soalan kita pergi soalan rakyat dulu, Datuk. Ya. Berkenaan dengan ada aduan daripada apa orang kata rider Grab ni. Ya. Mereka mengatakan yang Grab menindas mereka kerana menurunkan harga fare ni. So apa komen tu? Kita dapat laporan daripada kawan-kawan rider Grab ni. Mereka ni semakin hari semakin tertekan. Memang betul lah Grab ada menyediakan, bak kata orang tu, charge tambahan untuk waktu-waktu peak hours kan. Memang ada bayaran tambahan untuk lain-lain charges. Tetapi bila charges hakiki ataupun apa dipanggil? Base fare ni kan diturunkan, ini banyak memberikan kesan ada yang sampai RM2 je dapat untuk satu-satu ride. Jadi kita haraplah pihak Grab ini dapat mempertimbangkan semula apa yang dilalui oleh penunggang Grab ni kan. Kalau semua pakat mogok, nanti keadaan akan jadi lebih parah. Kita haraplah supaya pihak Grab dapat segera mengambil inisiatif, berbincang dengan pemandu-pemandu, dengan driver-driver Grab, supaya masalah mereka ni dapat diatasi seberapa segera yang mungkin, insyaAllah. Okey, silakan soalan lain. Okey, soalan politik tu Ya. Zahid dilabel semakin terdesak kerana mahu memperkenalkan Akta Baru RUU Parlimen Berpenggal Tetap ni. Ini kenyataan daripada PAS lah. Dia sebenarnya yang terdesak ni orang macam PAS, orang macam Syam Jalil, orang macam KJ kan. Yang apa juga yang keluar daripada mulut Datuk Seri Zahid, itu dianggapnya sebagai, bak kata orang tu, semua tak betul lah kan. Yang betul ni apa yang keluar daripada kepala lutut dia orang je kan. Saya nak beritahu, kita buat pilihan raya untuk pilih kerajaan. Kita pilih kerajaan tu untuk tempoh berapa lama? Kita pilih kerajaan tu untuk tempoh berapa lama? 5 tahun. Kalau misalnya KJ nak demokratik sangat, buatlah pilihan raya tiap-tiap tahun kan. Kalau misalnya Syam Jalil rasa dia dah kalah di Shah Alam tu, dia tak puas hati, dia nak setahun sekali buat pilihan raya, boleh, buatlah cadangan. Ini hak Datuk Seri Zahid. Dia berpandangan bahawa memang dah pilihan raya tu pun kita buat 5 tahun sekali untuk pilih kerajaan. Takkan nak setiap-tiap tahun pilih kerajaan. Maka janganlah sampai bila dah buat kerajaan dah ada, dalam tempoh kerajaan tu nak memenuhi tanggungjawab dia kepada rakyat, nak menjaga rakyat, nak menyelesaikan soal ekonomi rakyat, nak turunkan harga barang, nak cari solusi-solusi supaya kos sara hidup rakyat dapat diturunkan. Time tu dia nak kena layan pula untuk menangkis usaha-usaha menebuk atap ataupun usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi mereka ni macam zaman Muhyiddin lah, bila dia membentuk kerajaan dengan hanya 114 orang. Fokus dia ni semata-mata untuk memastikan kerajaan dia terus kekal.
Itu yang sampai dia daruratkan negara dan sebagainya. Kan? Kalau misalnya diwujudkan akta Parlimen sepenggal ni pun, KJ tak perlu bimbang. Syam Jalil pun tak perlu bimbang. Yang di-Pertuan Agong masih ada kuasa. Bila-bila masa dia boleh bubarkan Parlimen. Bila-bila masa dia boleh prorok Parlimen. Dan jangan lupa, zaman bos-bos dia orang ni menjadi kerajaan, bila tak cukup, bila dah nak hilang majoriti, dia boleh mohon dengan ke bawah duli tuanku untuk istihar darurat. Dia boleh mohon. Adakah itu demokratik? Patutnya pada ketika itu kita dengarlah Syam Jalil bising ke, ataupun kita dengar KJ membantah apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, di mana beliau adalah salah seorang daripada ahli kabinet. Tetapi langsung tidak ada bantahan, walaupun benda tu memang merugikan rakyat, benda tu memang tidak demokratik, benda tu menyusahkan rakyat, semata-mata kerana tak nak berlakunya sidang Parlimen. Satu Malaysia di lockdown, kemudian diadakan darurat untuk mengelakkan pertukaran kerajaan. Last kali yang hilang pendapatan sempurna ialah rakyat biasa, sehingga mereka terpaksa merayu untuk dikeluarkan duit KWSP lah, terpaksa pinjam dengan Along lah. Bila tak boleh bayar Along, ramai yang terpaksa bunuh diri. Ini semua apa yang berlaku zaman Muhyiddin ketika Khairi Jamaluddin menjadi menteri pada ketika itu. Ada kita dengar dia bising? Tak ada. Sebab bos dia, geng dia yang memerintah. Ini Datuk Zahid mencadangkan supaya dah alang-alang kita memang pilih kerajaan 5 tahun sekali, maka sepatutnya kerajaan tu kekal 5 tahun sekali. Kalau misalnya kerajaan ni teruk sangat, ingat kita ni sistem apa kita pakai? Kita bukan sistem republik. Semua kuasa sepenuhnya kepada orang politik. Tidak. Kita menggunakan sistem raja berperlembagaan. Jadi kalau misalnya orang politik ni dah melampau sangat seksa hidup rakyat, bila-bila masa majlis raja-raja yang di Pertuan Agong boleh mengisytiharkan, dilakukan apa yang dipanggil sebagai prorok, ataupun boleh diisytiharkan darurat, ataupun boleh dibubarkan, Parlimen. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey. Soalan berkaitan tu. Syam Jalil juga mendakwa dalam posting dia tu. Dia kata Datuk Zahid cadangkan RU kerajaan sepenggal ni sebab nak selamatkan dengkuk dia tu. Itulah yang aku jawab. Kau dengar apa tadi? Kau dengar apa tadi? Ya. Ya, itulah yang kita jawab. Kita jawab Isyam yang dah makin bengong ni. Yang membantah tentang cadangan yang dibuat oleh Datuk Zahid ni, pertamanya Khairi Jamaluddin. Nombor 2 Isyam Jalil. Ya. Kalau setakat macam apa ni, sebab dua orang ni kepentingan dia nak melihat kerajaan sekarang ni tumbang, itu je. Supaya mereka ada peluang duduk dalam kabinet balik, ataupun ada peluang untuk menjadi calon pilihan raya ke, untuk menjadi senator ke. Orang macam Isyam Jalil. Hakikat dia simple je. Datuk Zahid nak selamat daripada apa? Dia takut kes tu boleh didakwa semula lah. Kes dia tu dah dikata, buat kata orang tu lah, kalau tidak ada bukti baru, memang dia takkan didakwa pun. So dia orang ni nak rampas kuasa untuk bawa bala dendam ke? Nak buat aktiviti lama ke? Ada juga pemimpin Perikatan Nasional yang pekak ni, dia kata Datuk Seri Anwar mengamalkan politik bala dendam. Bala dendam apanya sampai sekarang tak ada apa tindakan dia ambil pada
pada Mahathir. Tak ada apa tindakan yang ambil pada Daim. Daim patut dah boleh kena dakwa dah. Mahathir dah terang-terang ada yang 31.5 bilion dah buat RCI pun pasal isu skandal BMF. Skandal pewajar lagi. Berapa banyak skandal zaman Mahathir, tapi tak ada sebarang tindakan sehingga ke hari ini. Kan, anak-anak Mahathir pun bukan semua bersih. Ada juga yang ada kes dengan Suruhanjaya Security, kan, insider trading dan sebagainya. Betul. Pandangan Banyak lagi. Banyak isu yang bak kata orang tu yang sepatutnya Datuk Seri Anwar dah ambil tindakan pada Azmin Ali, kepada Hamzah Zainuddin, kepada Anwar Musa, kepada Syahidan Kasim. Tak ada. Dia kerja dia pergi ke sana ke sini nak bawa masuk pelabur je. Dan itu pun ada orang kata dia balas dendam. Padahal kita yang duduk dekat dalam ni, kita merasakan bahawa terlalu lenient, terlalu lembut. Sudah. Adakah dengan adanya RU ni, cadangan pada Zahid ni, diorang ni takut maksudnya Perikatan Nasional dengan Yalah, kalau misalnya ada RUU ni, mestilah dia orang takut. 5 tahun lagi, 4 tahun lagi dia orang kena tunggu. Tak boleh dia orang terbuat atap. Kalau orang undang-undang ni diluluskan. Persoalan yang mudah satu saja. Engkau kan ada cukup jumlah. Kalau engkau ada cukup jumlah, macam mana Anwar nak luluskan rang undang-undang kekal satu penggal? Betul tak? Kan dia orang kata dia orang ada cukup jumlah. So bila dia orang takut cadangan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid, maknanya dia orang tahu bahawa kerajaan hari ini ada lebih daripada simple majority, malah ada kekuatan dan jumlah ahli parlimen yang cukup untuk membolehkan mereka meminda perlembagaan. Ini kita kena faham. Maknanya dia orang ni tak cukup jumlah. Yang itu yang dia orang kata PM terdesak, dia kata Zahid terdesak. Bukan kita yang terdesak. Kan? Kita, bila kita dalam kerajaan, kita tak nak diganggu dengan kerja-kerja yang mengganggu macam nyamuk ni. Kan? Kita duduk dalam bilik, betul tak? Tiba-tiba kat telinga kita dia bunyi Syam Jalil ni dengan telinga bunyi macam Kari Jamaluddin ni kan. Apa kita nak buat? Ambil shell top, kau spray je lah. Nak baik sangat. Ambil shell top kau spray je lah. Yang penting sekali ni, bilik tu tempat kita tidur, bukan tempat kita digigit nyamuk. Sama juga orang pilih kerajaan, pergi keluar pilihan raya. Dia pilih kerajaan keluar pilihan raya 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk pilih kerajaan untuk tempoh 5 tahun supaya mereka boleh hidup aman, damai, suasana politik baik, harmoni, dan ekonomi bagus, supaya mereka boleh hidup untuk tempoh 5 tahun. Lepas 5 tahun dia tak suka atau dia tak bersyukur. Macam dulu BN bagi macam-macam, dia tak bersyukur. Dia nak cuba try test tukar kerajaan, bagi dia. Lepas 5 tahun. Tetapi bila ada dimulakan aktiviti menebuk atap, dimulakan aktiviti masuk pintu belakang ni, langkah Sheraton, habis. Sekejap-sekejap langkah Sheraton, sekejap-sekejap langkah Dubai, sekejap-sekejap langkah ni. Langkah mayat aku je belum lagi. Okey, soalan tambahan tu Ada sesetengah pihak mendakwa yang Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni tiada keyakinan terhadap 2/3. Kalau orang yang pakai otak, kita hanya akan mengubal undang-undang baru bila kita yakin kita boleh luluskan undang-undang itu. Apa yang bodoh sangat nak fikir panjang
Siapa yang bantah bila dibuat satu undang-undang? Pembangkang. Kenapa pembangkang bantah? Pembangkang bantah sebab pembangkang tahu bahawa kerajaan ada kekuatan untuk meluluskan undang-undang itu. Ada majoriti. Betul tak? Bila undang-undang itu diluluskan, maka usaha nak menebuk atap, usaha nak memberikan keyakinan palsu, false hopes kepada rakyat, dah tak laku. Sekarang masih jual lagi 18 bulan besok tau. Kan? Jadi besok tolong pastikan lepas je anda menyedari bahawa anda dah ditipu sekali lagi kerana cerita Papa Gomo ke cerita Raja Petra bahawa 18 hari bulan akan tukar kerajaan ni tak berlaku, maka 19 hari bulan ni pagi-pagi lepas mayang subuh tu terus lapas niat. Bukan lapas niat puasa sahaja aku berhenti daripada jadi orang bodoh kerana Allah Ta'ala. Dan mulai hari ni pasang niat, tak payah lagi tengok live daripada Raja Petra, live daripada Papu Kari, Papa Gomo, Ratu Badak, Syafiq Murtad, Bat Kelawan Kuning ni apa nama? Bat Diji kan. Okey. Okey tu. Berkenaan dengan kenyataan Tun M yang bersifat resis kan. Lepas tu Tun M membidas semula tu. Dia kata kita tengok siapa sebenarnya yang resis. Kenapa masih ada parti-parti politik yang berasaskan kaum? Ini bahalul ni. Aku rasa kita tak payah nak komen lah orang tu puaka ni. Melampau sangat bodoh dia. Dia berapa puluh tahun jadi Presiden UMNO? 22 tahun dia jadi Presiden UMNO. Itu bukan United Malay National Organisation. Kan? Lepas tu dia buat parti apa? Parti apa? Lepas dia keluar tu dia buat parti apa? Bersatu lah. Pribumi Bersatu. Pribumi itu bukan satu bangsa yang merupakan kaum bumi putera dalam negara kita. Itu bukan berasaskan bangsa ke? Tak resis ke? Lepas tu dia buat apa? Pejuang pula. Pemuja-pemuja orang yang bersama dengan dia itu semua sekali. Bukan orang Melayu ke? Itu bukan berasaskan bangsa. Cakap tu janganlah cakap pakai kepala lutut. Cakap tu kena pakai otak. Sebab orang Malaysia ni bukan semuanya bodoh. Kalau ada pun dulu lebih kurang 4.2. Tapi ramai dah boleh cerdik agaknya. Agaknya lah kan. Okey. Mempunyai Alright guys, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam. Beberapa isu yang hangat diperkatakan, khususnya juga ya kebobrokan daripada mantan ataupun bekas pemimpin UMNO Isam Jalil yang kini hari-hari meroyan menyerang presiden mereka, Presiden UMNO Zaid Hamidi, sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sehingga mereka begitu terdesak ya untuk menyerang parti mereka sebelum ini. Jadi tidakkah ini namanya bahawa mereka ini sebenarnya adalah orang yang tidak setia, yang hanya tahu untuk mencari keuntungan sendiri. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak penkangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.